Saya ingin membuat penjelasan tambahan berikutan dengan bulan lalu kita ada sebut tentang perubahan fatwa tentang jarak qasar, jarak untuk sembahyang qasar, jamak dan qasar daripada 93 km dan kita bersetuju di negeri Kedah kita ini menjadi 81 kilometer. Lalu beberapa persoalan dari rakan-rakan, kawan-kawan dan juga orang ramai yang bertanya, timbullah beberapa perkara berbangkit. Sebenarnya bulan lepas tu saya bukanlah tak baca tajuk tu, tapi terkait dengan satu soalan saya pun tak ingat mana tu. Jadi terus sebutlah. Tiba-tiba ada pertanyaan dan maka saya ambil kesempatan pada malam ini untuk menambahkan lagi penjelasan itu supaya tidak menimbulkan kekeliruan lah. Yang pertama, apabila ditanya kenapa berlaku perubahan, jadi adakah fatwa lama itu tak betul, gitu. Jadi untuk makluman tuan-tuan perempuan sekalian, dalam perkara perubahan ini sebenarnya boleh berlaku. Kenapa berlaku perubahan? Itu sebab kita menyemak semula dalam keputusan ataupun fatwa. Adapun fatwa terdahulu itu kegunaan pada waktu dahulu. Sebelum ni lah, mungkin tahun-tahun yang lalu. Maka apabila diminta ataupun memerlukan kepada perubahan, disemak semula, jadi bukan sahaja di negeri Kedah kita, malah di beberapa negeri lain jiran-jiran kita juga melihat semula. Jadi apabila melihat semula dengan pihak Jabatan Kemajuan Islam JAKIM sendiri, lalu kita buat penyelarasan dan melihat perkara ini perlu kepada keselarasan di antara negeri. Walaupun terdapat perbezaan di antara negeri-negeri, tetapi apabila dibuat pelarasan ini, maka banyak negeri yang telah membuat semak semula dan akhirnya bersetuju kepada pandangan yang menyatakan bahawa jarak 81 km itu adalah jarak yang diharuskan untuk melakukan jamak qasar solat. Jadi tuan-tuan, perubahan itu adalah tuntutan semasa. Yang lalu, fatwa yang lalu itu pun benar. Fatwa sekarang ini pun insya-Allah kita berpegang kepada yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, timbul soal, berbangkit juga masalah 81 km itu bermula dari mana? Bermula dari mana? Adakah daripada rumah dia ataupun sempadan-sempadan tertentu? Baik, dalam masalah ini, jarak 81 km itu bermula dari sempadan qaryah dia. Bukan dari rumah dia. Maknanya, kalaulah seseorang itu berada di rumah dia, kemudian hari itu dia nak keluar berjalan ke Kuala Lumpur misalnya, maka musafirnya itu, safarnya itu bermula apabila dia mula keluar dari rumah. Itu sebab dia niat dia tu memang nak keluar jalan. Adapun keharusan untuk dia melakukan solat jamak dan qasar itu bermula daripada sempadan dia keluar. Maka pengiraan 81 tu bermula daripada sempadan qaryah dia, bukan rumah dia. Maknanya apabila kalau rumah dia dengan sempadan qaryah dia 2 km, bermakna 2 km tu tak kira lagi. Mula 81 itu keluar daripada sempadan qaryah dia, sampailah ke sempadan tempat yang dia nak tuju tu.
Jadi itu jarak 81 itu bermula dari sempadan qaryah dia. 3. Adakah perjalanan 81 ini sahala atau pergi balik? Sahala, tuan-tuan dan puan. Bukan pergi balik. Sahala. Maknanya 81 ini hanya sahala sahaja. Nah, berikutnya. Ramai juga di kalangan kita ni dan kawan-kawan kita yang duk tanya dan juga duk buatlah. Kalaulah dia kata dia sampai di satu tempat di Kuala Lumpur contohnya. Jadi dia boleh jamak qasar tu dia buat sampai boleh berapa hari. Rupanya ada kekeliruan sikit tu tuan-tuan. Jadi ada yang faham kalau dia pergi duduk sampai 4, 5 hari, 6 hari, pergi tengok anak cucu, duduk sampai seminggu. Jadi ada yang kata 3 hari pertama tu dia duduk buat jamak qasar. Tak betul tuan-tuan, tak betul. Kena faham elok-elok. Jadi itu fahaman yang salah lah. Maksud kata apabila safarnya itu yang membolehkan dia buat jamak dan qasar, itu apabila dia berada di satu-satu tempat 4 hari penuh atau lebih. Bermakna kalaulah dia nak pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan nak pergi rumah anak, tengok cucu, nak duduk sana seminggu, contoh. 5 hari, 6 hari, seminggu. Bermakna tuan-tuan dah ada qasad, dah ada niat untuk duduk sekian-sekian hari. Yang ni lebih daripada 4 hari penuh. Ini bermakna apabila tuan-tuan sampai saja di kawasan rumah anak tuan-tuan di sebelah sana tu, Kuala Lumpur tu contohnya, elok-elok sampai di sempadan itu sudah putus dan tamat safar tuan-tuan. Bukan 3 hari yang pertama, dah. Tak kenal tu. Jadi elok-elok sampai di sempadan qaryah rumah anak tuan-tuan sana tu, dah putus dah. Dah tamat dah safar kita, maka kita menjadi orang yang bermukim. Pasal kita dah niat nak duduk lebih pada 4 hari penuh. Contoh, hari ni hari Selasa. Pukul 9 malam tuan-tuan bergerak dari Alor Setar ke Putrajaya, contohlah. Hari ni hari tolak, hari berjalan. Tapi kalau kes 9 kita dah mayang Isya dah. Ambil petang tadi lah nak bagi nampak masalah tu. Tolak petang tadi contohnya lepas asar pukul 6. Lepas mayang asar siap-siap nak kereta pi Putrajaya, rumah anak tuan-tuan. Saya lagi maghrib dengan Aisyah nak mayang di mana? Tengah jalan lah. Berhenti RNR. Boleh tak buat jamak qasar? Boleh, diharuskan. Ini hari perjalanan. Okey. Tuan-tuan keluar pukul 6 petang. Sampai pukul 12. Tengah malam. Itu perjalanan, hari perjalanan. Tuan-tuan pergi ke Putrajaya tu niat qasar nak duduk berapa hari? 5 hari. Rumah anak kata duduklah lama sikit, 5-6 hari, 3-4 hari tak rasa sangat, 5-6 hari ke atas lah. Katakanlah 5 hari atau 6 hari. Bermakna tuan-tuan dah qasar, kita dah ada niat nak duduk di Putrajaya 5 hari atau 6 hari. Apabila sampai di Putrajaya pukul 12 tengah malam, 12 tengah malam besok sehari. 12 tengah malam esok hari apa? Rabu. Kan? Rabu. 12 tengah malam Khamis 2 hari. 12 tengah malam Jumaat 3. 12 tengah malam Sabtu 4 hari. Lebih pada 4 hari memang kita niat tuan-tuan niat nak duduk di Putrajaya sampai 5 hari.
Bermakna lebih pada 4 hari. Bermakna apabila sampai di Putrajaya, perisi berapa apa rumah anak tu, sempadan Qaryah itu, maka putuslah safar tuan-tuan. Maka tuan-tuan tak boleh lagi buat jamak qasar. Dihukum sebagai orang yang bermukim di tempat itu. Kena buat penuh. Kalaulah tak sampai 4 hari penuh. Ya, tadi kalau apabila sampai di tempat tu, putus safar, tak boleh buat lagi jamak qasar. Elok-elok sampai. Bukan 3 hari pertama. Dah. Elok-elok sampai, habis dah. Kita jadi orang bermukim. Kita jadi macam orang anak kita, anak menantu kita duduk di Putrajaya tu. Buat penuh. Tapi kalaulah kita pisat saja. 2 hari, 3 hari, ataupun tak sampai 4 hari. Tolak pukul lepas lohak tadi. Pukul 3. Aisyah pukul 8, pukul 9 sampai. Petang tak apalah. Dalam perjalanan. Mayang Sak tengah jalan. Maghrib Aisyah. Nak buat tengah jalan pun boleh. Ataupun sampai ke rumah anak. Baru nak buat jamak takhir. Boleh. Pasal kita nak pergi tak sampai 4 hari. Maknanya, kalaulah tolak pukul 3, pukul 9 malam sampai di Putrajaya. 9 malam besok, sehari. 9 malam lusa, 2. 9 malam berikutnya tulat, 3. Besok pagi, siang itu, kena tolak balik. Kalau besok hari Rabu contohnya, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, sebelum pukul 9 kena keluar balik lah. Jadi kalaulah kita duduk tak sampai 4 hari penuh, kita masih dianggap dihukum orang musafir, maka harus kita melakukan jamak dan qasar. Sikit tambahan lagi. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kita, hukum jamak qasar ini harus saja. Maknanya kalaulah kita nak bergerak pergi Pulau Pinang, itu jaraknya lebih kurang 100 km di Butterworth. Kalau sekadar 2 marhalah, yakni 81 km ataupun 81 km lebih, itu harus boleh nak buat jamak qasar. Tetapi afdal buat penuh. Afdal buat penuh. Adapun kalau 3 marhalah ke atas, 122 km ke atas, ketika itu sunat balik untuk kita buat jamak qasar. Jadi kalau takat 100 kilo ke bawah tu tuan-tuan, hukumnya harus saja. Bolehlah nak buat, harus. Afdal buat penuh. Tapi kalau dah sampai 120, 30, 150 ke atas, itu sunat balik untuk buat jamak. Satu lagi ada orang tanya, Ustaz ni kami nak pergi Langkawi, lepas tak? Mana saya nak tahu kan, jarak pergi Langkawi kena kira. Tapi kami pun dah dapat dah jarak tu. Di antara Kuala Kedah, Kuala Perlis, adalah pihak berkenaan dah bagi dalam bentuk, sebab jarak kiraan di laut dia tak sama dengan darat kan. Di laut dia kira batu nautika tu. Saya pun dah lupa dah, terlupa tadi ni nak sediakan yang maklumat tu. Satu batu nautika lebih kurang berapa 1.8 kilo kot kalau tak silap saya. Tapi yang saya ingat antara Kuala Kedah, Kuala Kuah, JT Kuala Kedah, JT Kuah itu hampir 60 kilo. 60 kilo. Jadi kita orang Lok Stark ni, kalau duduk takat Lok Stark saja, pi Kuah tak lepas. Tak lepas. Yang kena luang pada Lok Stark lah, belah Pendang apa semua tu lepas. Itu pun macam kata tadi lah, tak sampai 100 kilo. Lagi pula pergi dekat Langkawi ya, dekat kursus jalan rumah tengok adik-adik, itu afdal buat penuh lah tuan-tuan. Buat penuh lah. Jadi jarak dia antara Kuala Kedah, Kuah 60 kilo.
Adapun Kuala Perlis Kuah lebih kurang 33 kilo. Jadi jarak dia kena tambah. Jadi kalau nak tahu rumah kita dengan nak ke Langkawi, tengok mana. Berikutnya, kita nak lalu jalan mana kalau ada dua jalan. Kalau jalan A tak sampai 80 kilo. Kalau jalan B 100 kilo. Bermakna beza antara dua jalan ni 20 kilo. Jadi boleh tak nak buat? Ada dua jalan. Jalan nak pergi ke tempat ni, kalau kot ni shortcut tak sampai 80 kilo. Kalau jalan biasa ni dekat-dekat 100 kilo. Jadi nak pergi jalan mana? Tengok keadaan. Kalaulah jalan yang biasa dilalui oleh awam, kenderaannya, orang ramainya, dan kita pun memang duk lalu jalan tu, maka jalan itulah yang dipilih. Sekiranya jalan yang dilalui oleh orang ramai dan jalan itu elok, selamat dan sebagainya, yakni jalan pendek tak sampai 80 kilo, maka itu yang dikira. Adapun kalau dia sengaja pilih jalan yang jauh untuk dia saja suka-suka nak buat jamak, tidak dibenarkan. Tak harus. Kalaulah jalan yang biasa dilalui oleh orang awam, kenderaan, selamat, elok sebagainya, jalan hak panjang ni 100 kilo. Tapi shortcut ada hak yang tak sampai 80 ni, tapi dengan longkangnya, naik bukitnya apanya, tu tak dikira. Kira hak yang hak awam lalu. Timbul satu lagi persoalan yang orang tanya. Kalau tengok peta Ustaz, dia tarik daripada A ke B ni, jarak dia lebih kurang tak sampai 80. Tu atas peta tarik B. Atas peta tak kira. Jadi kita kira hak yang sebenar dilalui oleh manusia. Macam nak pergi ke Langkawi ya. Jeti Kuala Kedah ke Kuah. Kalau tarik atas peta, itu dalam tak sampai 50 kilo. Garis lurus. Tapi hakikat sebenar yang dilalui oleh bot, ferry, dia bukan boleh lalu terus kan? Dia kena ada belok. Sebab ada pulau kecil, kawasan ini ayak dia cetek, ferry bot tak boleh lalu, dia kena kot ni. Ikut laluan sebenar. Yang dilalui oleh bot dan ferry ni. Sama lah atas darat pun. Tengok atas peta, garis lurus, dalam tak sampai 80. Rupanya hakikat sebenar, tang ni ada bukit. Tempat yang kita nak tuju tu sebalik sana bukit. Jadi dia nak kena lengkong. Lengkong tu lebih kurang 20 kilo. Dah jadi sampai 100 kilo, 100 kilo lebih. Itu jalan sebenar yang dilalui oleh manusia. Itulah sebab sedikit yang saya nak buat tambahan berkaitan dengan jarak qasar itu.